Assalamualaikum kepada doktor dan kawan-kawan dan salam sejahtera. Kami dari kumpulan H akan membentangkan tajuk pada hari ini iaitu Kemerdekaan Tokoh Ibu Zain. Kami terdiri daripada 6 ahli kumpulan di mana saya Nurul Akilah serta Muhammad Faizul, Muhammad Muhaimin, Ahmad Sayaf, Syazwana dan Kirtana. Kami akan membentangkan sedikit jasa-jasa dan sumbangan Ibu Zain terhadap kemerdekaan negara. Biodata Ibu Zain. Ibu Zain atau nama sebenar beliau ialah Zainun binti Muhsi Sulaiman. Beliau dilahirkan pada 22 Januari 1903 di Nyalas, Melaka. Beliau meninggal pada 2 April 1989 sewaktu beliau berumur 86 tahun. Beliau meninggal akibat mengalami kanser barah. Beliau disemadikan di Makam Mahmudiyah Johor Bahru, Malaysia. Sewaktu beliau hidup, beliau berkahwin dengan Haji Amin bin Ahmad dan dikurniakan 3 orang cahaya mata. Beliau merupakan seorang pendidik dan ahli parlimen pada sewaktu masa dahulu. Beliau merupakan penyumbang kepada perjuangan dalam kemerdekaan terutama bagi kaum wanita. Antara sumbangan yang disumbangkan oleh Ibu Zain semasa beliau masih hidup adalah sebagai seorang pendidik, pejuang wanita dan sebagai tokoh politik. Sumbangan beliau sebagai pendidik. Minat dalam bidang pendidikan yang dimiliki oleh Ibu Zain bermula pada tahun 1916 apabila keluarga beliau berpindah ke Pastuh Jaya Waras, Negeri Sembilan. Dengan ilmu yang sedia ada, beliau mengajak anak kampung situ untuk belajar, membaca dan menulis dengan beliau walaupun beliau tidak secara rasmi menjadi tenaga pengajar yang diiktiraf. Beliau dapat berkongsi ilmu dengan anak perempuan di kampung tersebut, namun usahanya terhenti apabila mengikuti keluarganya yang sekali lagi berpindah ke Muar. Beliau mengambil peluang untuk memulakan kerjaya dengan menjadi guru percubaan di Sekolah Perempuan Bandar Maharani, Muar yang pada tahun 1921. Ketika itu beliau berumur 18 tahun. Sejak dari itu beliau sering mendapat perhatian dan bermula kebangkitan semangat untuk memperjuangkan kedudukan anak perempuan dalam bidang pendidikan. Pada tahun 1927, beliau telah diberi pilihan untuk menjadi penyelia sekolah-sekolah perempuan di seluruh negeri Johor. Beliau mengambil kesempatan dengan jawatan di sana dengan mengasaskan sekolah agama sesi petang dan menjadi penyelia daripada kegiatan itu. Beliau juga berjaya menjadikan sekolah perempuan Bandar Maharani sebagai sekolah agama perempuan pertama di Johor. Bagi menyemarakkan semangat untuk menentang penjajah, beliau telah mengarang majalah yang bertajuk Bulan Melayu dan Guru. Perbincangan tentang kedudukan kaum perempuan mula mendapat perhatian apabila muncul majalah Bulan Melayu. Isi yang terdapat di dalam majalah Bulan Melayu tersebut adalah membebaskan kaum perempuan dari terikat dengan adat-adat lama agar dapat membuka minda, terus maju ke hadapan tanpa mengabaikan agama Islam dan cara untuk menyemai semangat patriotik. Pada tahun 1945, menyedari nasib kaum perempuan yang dipinggirkan, beliau terus menubuhkan kumpulan Ibu Sepakat untuk mengelakkan kaum Melayu dari terus dizalimi oleh Jepun. Kesungguhan yang dipaparkan oleh kaum wanita untuk kemerdekaan tanah Melayu pada itu mendapat perhatian daripada pemimpin Datuk On Jaafar. Kewujudan kumpulan itu tidak secara langsung telah memudahkan Datuk On Jaafar untuk memberi tekanan kepada penjajah. Kumpulan ini telah bergabung dengan satu lagi kumpulan di bawah pimpinan Datuk On Jaafar dalam menentang penjajah. Pada tahun 1946, Azizah Jaafar telah bergabung dengan Ibu Zain untuk memimpin kedua-dua kumpulan yang berada di bawah naungan Datuk On Jaafar. Sekian, terima kasih. Hai, salam sejahtera semua. Saya Kirtana Ramasamy. Yang bermetik saya ialah 290478. Hari ini saya akan membincangkan tentang kenangan Malaysia, tokoh kemerdekaan Ibu Zain. Hari ini saya akan membincangkan isi kebijaksanaan wanita dalam mempertahankan budaya. Isi pertamanya ialah, sebelum negara mencapai kemerdekaan, tidak ramai wanita yang berpendidikan tinggi dan bekerja.
Belajar perempuan yang menerima pendidikan formal terutamanya di sekolah Muabali Kristi perlu dianggap jangka kerana melanggarkan tradisi masyarakat Melayu pada ketika itu. Seterusnya, Ibu Zain mengalaskan tanggungjawab yang lebih besar apabila beliau diberi kepercayaan untuk menjadi penyelia. Sekolah-sekolah perempuan seluruh negeri Johor, di kesempatan ini juga, beliau telah mengambil kesempatan untuk menyemai semangat kebangsaan melalui ucapan kepada guru-guru dan pelajar dan masyarakat umumnya. Bagi menyemarkan lagi semangat juangannya dalam menentangkan penjajahan, Ibu Zain telah mengasaskan majalah Guru dan Bahasa Bulan Melayu. Beliau juga merupakan pengarang dan pengurusan majalah Bulan Melayu. Dalam majalah ini, Ibu Zain bukan sahaja aktif penyemai semangat patriotisme, bakala juga menulis tentang penjagaan kesihatan dan seterusnya banyak. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syazwana binti Arifin, nombor matrik 290468. Kepercayaan berteraskan akidah Islam bagi kaum Hawa. Dalam Islam, sebagaimana kaum lelaki, wanita juga adalah hamba Allah dan perlu melaksanakan tanggungjawab yang telah digariskan oleh Allah SWT dengan amalan-amalan soleh sebagai persiapan menemui Allah di alam barzakh dan hari akhirat. Mereka juga perlu mendapatkan bekalan secukupnya. Walaupun semasa di dunia mereka bergelar seorang isteri, ibu, anak, pekerja atau ahli masyarakat, tetapi apabila memasuki alam selepas dunia, iaitu alam barzakh, mereka tidak akan terikat dengan apa-apa dan harus berhadapan dengan Allah SWT secara individu. Sesuai dengan tuntutan Islam yang menekankan agar cara pemakaian mengikut syariat, Ibu Zain telah menekankan pemakaian yang menutup aurat dengan mengenakan pakaian yang sopan yang mana tidak berjolok mata serta memakai tudung di kepala. Dalam surah Al-A'raf ayat 26 yang bermaksud, "Wahai anak-anak Adam, sesungguhnya kami telah menurunkan kepada kamu bahan-bahan untuk pakaian menutup aurat kamu dan pakaian perhiasan dan pakaian yang berupa takwa, itulah yang sebaik-baiknya." Yang demikian itu adalah dari tanda-tanda limpah kurnia Allah dan rahmatnya kepada hamba-hambanya supaya mereka mengenalnya dan bersyukur. Bagi menerahkan lagi keayuan serta keanggunan sebagai seorang wanita Melayu, cara pemakaian mereka perlu ditukar dengan mengenakan baju kurung, kain sarung serta bertudung di kepala. Dalam usaha menjaga keperluan syariat dan mengekalkan warisan fashion Melayu turun-temurun, Ibu Zain telah menegaskan bahawa kaum-kaum ibu perlu berkorban dalam memberi contoh dan teladan yang baik terhadap anak-anak mereka dan perlu bertegas dalam memimpin anak-anak perempuan mereka, terutamanya ketika berhias atau menggayakan sesuatu fashion pakaian. Ini kerana mereka perlu mengetahui makna dan kegunaan di sebalik pakaian atau perhiasan tersebut. Sebagai contoh, memakai baju, seluar, tudung, kerongsang, stoking, kasut dan sebagainya itu adalah untuk menutup aurat, sekaligus dapat mengelakkan dari pandangan mata lelaki kerana melalui pakaian yang tertutup, mereka akan dikenali sebagai wanita yang baik-baik dan disegani serta dihormati oleh para lelaki. Selain itu, kaum wanita perlu berperilaku secara sopan santun dan diwajibkan memakai jilbab serta dilarang memakai kain yang singkat sehingga menampakkan betis dan lutut. Assalamualaikum, saya Muhammad Muhaimin bin Ismail, 290194, pelajar UUM kampus Kota Baru. Kesimpulan yang dapat dibuat hasil daripada tugasan ini, kami semua ahli kumpulan dapat mengetahui dengan lebih mendalam tentang perjuangan dan bakti yang diberikan oleh Ibu Zain ketika beliau masih hidup. Namun begitu, setiap yang hidup pasti akan mati, sama seperti Ibu Zain. Beliau telah meninggal dunia pada 2 April 1989 kerana mengidap penyakit barah perut dan secara rasminya perjuangan beliau terhenti di situ. Akan tetapi beliau telah meninggalkan satu slogan, kata-kata membawa maksud yang sangat mendalam, iaitu agama dididik, moden dibela, dunia dikelik, akhirat didatang.
untuk dijadikan teladan oleh generasi seterusnya. Beliau bukan sahaja seorang pendidik, tetapi juga seorang patriot yang mempunyai semangat juang tinggi dalam menuntut hak pribumi negara. Beliau sentiasa mencari ilmu dalam usaha untuk memajukan bangsa Melayu, terutamanya kaum wanita. Hasil daripada perjuangan beliau adalah anak Melayu bebas dari ditakluk penjajah. Niat murni beliau ditonjolkan dalam setiap perjuangannya dalam memastikan ilmu pengetahuan anak Melayu tidak tercicir. Hal ini dibuktikan dengan beliau telah mendapat tokoh Guru Suluh Budiman 1980 dan menubuhkan Kolej Tengku Ampuan Mariam. Akhir sekali, semangat yang ada di dalam diri Ibu Zain perlu dipupuk oleh masyarakat yang ada pada hari ini, terutama kaum wanita dalam memartabatkan nasib wanita di Malaysia. Semangat ini perlu dipupuk bukan untuk menindas kaum lelaki, kerana sudah terang lagi bersuluh kaum wanita memerlukan kaum lelaki dalam sesetengah perbuatan. Namun objektif semangat ini dipupuk untuk kaum wanita bergerak selari dengan kaum lelaki dalam memperjuangkan hak individu. Satu perkataan yang muncul apabila bercakap tentang wira saya ialah semangat. Hanya dengan semangat kita boleh maju ke hadapan. Itulah wira dan ibu saya, Ibu Zain.